Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wirda. Kembali lagi kita ke live Best Hearing Aid Center yang ketiga. Okey, sekarang dah pukul 3. Saya harap semua dah lunch dan masih lagi bersemangat untuk berkongsi ilmu pada petang ni. Okey, so kita korek sebanyak mungkin ilmu pada petang ni. Dan hari ni saya bersiaran langsung daripada Penang dan bersama saya ada Cik Suhaila sebagai host kita yang kedua bersiaran langsung daripada KL. Dan tak lupa juga kepada tetamu istimewa kita, Cik Syairah daripada Best Hearing Aid Center Ipoh. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi baik Cik Syairah, Cik Suhaila. Okey, so hari ni kita bawakan satu topik yang sangat menarik untuk penonton kita di luar sana bersempena Hari Sindrom Down Sedunia yang diraikan ataupun disambut pada hari Ahad lepas iaitu pada 21 Mac 2021. Okey, jadi hari ni kita akan bincangkan tentang masalah penyegaran dan juga sindrom Down. Jadi sebagai pembukaan lah ya, mari kita ikuti dulu macam mana tarikh 21 Mac ni dipilih sebagai Hari Sindrom Down. Okey, baik. Tarikh 21 Mac ni dipilih bersempena keunikan individu yang mengalami Down syndrome itu sendiri di mana mereka ni mempunyai satu kromosom yang berlebihan pada kromosom yang ke-21. Jadi mereka ni secara total mempunyai jumlah kromosom 47. Tapi untuk individu normal, jumlah kromosom yang kita ada ialah 46 kromosom. Okey. Jadi hari kesedaran ni diraikan sejak 2006 lagi dan tahun ni kira kita dah raikan kita dah raikan 15 tahun dah lah. Okey. Dan objektifnya ialah bagi meraikan kehidupan individu yang mengalami Down syndrome ni dan memastikan mereka mempunyai kebebasan dan juga peluang yang sama seperti individu lain. Dan selain itu kita juga dapat tingkatkan kesedaran, kita dapat pupuk keprihatinan dan pada masa yang sama kita dapat menyantuni golongan sindrom Down ni. Okey, jadi untuk kanak-kanak sindrom Down ni ataupun individu yang mengalami sindrom Down, kita dah boleh nampak dah dari segi wajah dia, kita dah boleh kenal dah. Contohnya nampak bentuk muka dia sedikit leper ataupun rata. Okey, saiz kepala yang kecil, mata yang sedikit ke atas dan juga bentuk badan dia kita nampak lagi kecil sikit lah. Jadi selain daripada tu mungkin ada ciri-ciri lain lagi yang Cik Syairah boleh kongsikan. Okey, terima kasih Cik Wirda untuk pengenalan tadi. Jadi sindrom Down seperti yang Cik Wirda nyatakan tadi, sindrom Down ni dia merupakan merujuk kepada satu kumpulan individu yang mempunyai ciri-ciri yang lebih kurang sama lah. Jadi sindrom Down ini dia merupakan satu masalah pada unit genetik asas dalam badan manusia iaitu kromosom. Jadi saya ada bawakan satu gambar. Gambar bagi memahamkan lagi. Okey, jika anda dapat lihat pada gambar ini, pada pasangan kromosom ke-21 terdapat 3 salinan. So dalam kalangan individu dengan sindrom Down, mereka mempunyai 3 salinan pada pasangan ke-21 sahaja. Jadi sindrom Down ini dia diambil berdasarkan nama seorang doktor Inggeris yang bernama Dr. John Langdon Down lah. Okey, jadi individu dengan sindrom Down ini mereka mempunyai beberapa ciri fizikal yang sama seperti yang Cik Wida nyatakan tadi, termasuklah bentuk tubuh yang rendah, kepala yang kecil. Selain itu mereka juga mempunyai raut wajah yang rata, kemudian lidah mereka juga sedikit terkeluar ataupun terjelir. Kemudian boleh saya kongsikan di tapak tangan mereka mempunyai garis yang lurus berbanding kita satu garis yang lurus lah. Kemudian jari mereka juga agak lebar dengan jari-jari yang pendek. Kemudian terdapat jurang antara ibu jari kaki dengan jari kedua lah. Selain itu mereka juga mempunyai lambat dari segi perkembangan dan lain-lain masalah seperti masalah perkembangan perut yang
sedikit kecacatan kepada perkembangan perut, masalah jantung kongenital, masalah pendengaran, penglihatan dan juga lain-lain masalah lah. Okey. Berdasarkan ciri-ciri yang Cik Syahira terangkan tadi, ciri fizikal lah, di mana kanak-kanak Down syndrome ini mungkin mempunyai saiz kepala yang agak kecil dan raut wajah yang agak rata. Dan kita tahu mereka ini juga mempunyai masalah pendengaran. Adakah ada di antara ciri-ciri fizikal ini menyumbang kepada mereka mempunyai masalah pendengaran? Mungkin Cik Syahira boleh terangkan sikit? Okey, boleh. Berkenaan dengan ciri-ciri yang berkaitan dengan masalah pendengaran, sememangnya adalah selain daripada ciri-ciri yang saya nyatakan tadi, individu dengan sindrom Down juga dia mempunyai disebabkan permukaan yang rata tadi, dia mempunyai hypoplasia ataupun perkembangan yang tidak lengkap lah pada wajah mereka, menyebabkan mereka punya eustachian tube sedikit pendek ataupun cacat ataupun sempit. Eustachian tube boleh saya tunjukkan kepada anda. Saya ada bawakan satu model anatomi di sini. Jadi eustachian tube tu dia merupakan satu salur yang berada di telinga tengah belakang ini ke bawah. Dia punya fungsi adalah untuk menyalurkan kotoran daripada telinga tengah keluar. Selain itu dia juga berfungsi sebagai satu salur untuk membekalkan pengudaraan kepada telinga tengah. Jadi dalam kalangan individu dengan sindrom Down ini, struktur ini agak sempit dan ini boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okay? Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut dari segi saluran eustachian tube itu, selain daripada eustachian tube yang sempit, mereka punya struktur anatomi yang lain seperti nasopharynx yang berada di belakang hidung juga sempit dan mereka juga individu dengan sindrom Down juga mudah mendapat jangkitan. Jadi ini antara faktor yang menyebabkan mereka mendapat masalah pendengaran lah. Saya merujuk kepada masalah pendengaran yang biasa dihadapi oleh individu dengan sindrom Down lah. Okay? Jadi saluran eustachian tube tadi dia menghubung telinga tengah dengan belakang hidung. Seperti fungsi yang telah saya nyatakan tadi sebagai pengudaraan dan mengeluarkan kotoran daripada telinga tengah. Saluran ini dalam kanak-kanak dia sedikit mendatar. Dalam individu dewasa dia sedikit condong lah. Saya boleh kongsikan sedikit gambar untuk pemahaman anda. Sekejap ya. Okey, jika anda boleh lihat kanak-kanak dan dewasa dia punya eustachian tube itu yang berwarna hitam. Dalam kanak-kanak saluran itu dia lebih mendatar dan sempit dan dalam kalangan dewasa saluran itu dia lebih condong. Okey. Tapi dalam kalangan kanak-kanak apabila mereka meningkat dewasa, saluran itu dia akan menjadi makin condong lah. Okey, jadi dia dapat berfungsi dengan baiklah untuk menyalurkan keluar kotoran. Namun pada kanak-kanak Down syndrome, salur ini dia tidak berkembang dengan baik disebabkan oleh ciri-ciri yang mereka hadapi tadilah. Jadi apa yang berlaku, individu dengan Down syndrome ini mudah mendapat pengumpulan di belakang gegendang telinga lah. Okey, telinga tengah adalah satu ruang yang dipenuhi dengan udara untuk berfungsi dengan baik. Jadi sekiranya saluran eustachian tube tadi tersumbat, sel-sel di dalam telinga tengah dia akan menggunakan udara yang tersisa di dalam ruang telinga tengah tadi untuk berfungsi. Apabila sudah tiada lagi udara yang tersisa, mereka akan mula mengeluarkan cecair ke dalam ruangan telinga tengah. Apabila ruangan telinga tengah telah dipenuhi dengan air, bunyi yang masuk daripada telinga luar untuk ke telinga dalam dia akan menjadi kurang. Kerana fungsi selain daripada itu, fungsi telinga tengah ni juga dia untuk menguatkan bunyi yang masuk daripada telinga luar lah. Apabila bunyi yang masuk itu kurang, jadi otak akan memproses bunyi itu pun kurang. Sebab inilah salah satu kondisi yang kita panggil
struktur kanak-kanak tadi menyebabkan masalah pendengaran, iaitu dengan pengumpulan cecair di belakang gegendang telinga ataupun dalam telinga tengah, rongga telinga tengah. Itulah kekaitannya lah. Jadi daripada gambar yang Cik Syairah tunjuk tadi, antara penyebab kepada masalah pendengaran dalam kalangan sindrom Down ni adalah anatomi telinga itu sendiri. Contohnya saluran telinga yang sempit, saluran eustachian tube yang tersumbat menyebabkan ada pengumpulan cecair dalam belakang telinga. Jadi kiranya masalah pendengaran dalam Down syndrome ni bersifat sementara ataupun dengan erti kata lain macam tadilah, bila ada jangkitan dalam telinga tengah, saluran eustachian tube tersumbat, ataupun boleh jadi juga masalah pendengaran ni dia sebenarnya bersifat kekal. Okey, untuk masalah pendengaran dalam kanak-kanak dengan sindrom Down ini, untuk masalah pendengaran itu sahaja saya boleh jelaskan terdapat 3 jenis masalah pendengaran dalam individu lah. Yang pertama adalah conductive hearing loss yang berlaku pada telinga luar dan telinga tengah. Seterusnya sensory neural hearing loss yang berlaku pada cochlea ataupun saraf pendengaran, dan seterusnya yang ketiga adalah mixed hearing loss ataupun masalah pendengaran jenis campuran. Dan yang kebiasaannya berlaku pada kanak-kanak dengan sindrom Down adalah masalah conductive hearing loss. Conductive hearing loss ini dia berlaku pada telinga luar dan telinga tengah apabila bunyi tidak boleh masuk dengan efisiennya ke telinga dalam disebabkan oleh masalah di telinga luar dan telinga tengah. Masalah ini kita panggil sebagai otitis media with effusion, di mana pengumpulan cecair di dalam ruangan telinga tengah. Dalam kanak-kanak biasa, keadaan ini dia boleh sembuh. Dia boleh sembuh dengan biasa dan kanak-kanak akan mendapat ruangan telinga tengah yang dipenuhi dengan udara macam biasalah. Namun dalam kalangan individu dengan sindrom Down, kadar pengulangan masalah ini dia adalah tinggi disebabkan oleh struktur mereka yang mempunyai masalah tadilah, seperti saya katakan saluran eustachian tube yang sempit, nasopharynx yang sempit, keadaan diri mereka sendiri yang mudah mendapat jangkitan. Jadi faktor-faktor ini menyebabkan masalah ini dia boleh berlaku berulang-ulang kali. Macam itulah. Seterusnya adalah dari masalah sensory neural hearing loss, iaitu masalah saraf. Masalah ini juga boleh berlaku dalam kanak-kanak dengan sindrom Down lah. Yang kebanyakannya adalah conductive hearing loss, namun masalah ini juga turut boleh berlaku. Dan selain itu masalah mixed hearing loss di mana campuran antara kedua-duanya sekali, iaitu conductive dengan sensory neural hearing loss lah. Okey, jadi kiranya individu yang with Down syndrome ni dia mungkin mempunyai masalah konduktif, sensory neural atau bercampurlah mixed hearing loss, bergantung kepada di mana masalah itu berlaku lah. Jadi saya pasti apabila seorang itu mempunyai masalah pendengaran, mungkin dia akan terfikir untuk mendapatkan alat bantu pendengaran, atau mungkin ada yang juga tidak terfikir untuk mendapatkan alat bantu pendengaran mungkin sebab kurangnya pendedahan, atau mungkin ada juga orang yang merasakan benda ini sesuatu yang biasa. Jadi untuk Cik Syairah, boleh tak Cik Syairah terangkan sikit apa yang sepatutnya atau apa yang patut diorang lakukan apabila individu Down syndrome ini mempunyai masalah pendengaran? Okey. Untuk rawatan ataupun pengurusan terhadap kanak-kanak yang mempunyai masalah dan pendengaran untuk dalam kalangan sindrom Down, yang pertama sekali yang perlu dipahami, rawatan yang akan diberikan akan ditentukan oleh doktor ENT yang merawat. Apakah yang sesuai dengan kanak-kanak tersebut, dia menurut individu. Dia bukan semua orang samalah, dia menurut apa yang terjadi terhadap seseorang individu lah. Jadi antara rawatan yang diberikan, yang pertamanya adalah dari segi ubat-ubatan. Jadi ubat-ubatan ini sebagai contoh macam steroid, antibiotik, antihistamin, decongestant. So semua ini, ubat-ubatan ini diberi dengan pemerhatian yang aktif lah terhadap masalah mereka, sama ada selesai ataupun tidak, tengok macam mana lah. Selain daripada ubat-ubatan, ada juga rawatan yang kita panggil doktor akan memasukkan ventilation tube ataupun grommet. Grommet ataupun ventilation tube ini akan diletakkan pada gegendang telinga
dan fungsinya adalah untuk memberi pengudaraan kepada rongga ruangan telinga tengah dan dia nak menghalang pembentukan ataupun pengumpulan cecair di belakang gendang telinga. Jadi grommet ini dia kecil saja, dia berukuran dia satu, okey saya ada satu gambar yang boleh dikongsikan. Gambar, okey. Ini adalah contoh grommet yang diletakkan pada gendang telinga lah, okey. Dia hanya kecil, lebih kurang 1.04 mm hingga 1.54 mm gitu. Jadi grommet ini diletakkan hanya sementara. Dia bukanlah kekal lah, maksudnya dalam 3 hingga 6 bulan grommet itu dia boleh terkeluar sendiri. Macam tu lah. Okay. Namun pemasangan grommet ini dalam kalangan individu dengan sindrom Down ini dia memerlukan timbang tara antara risiko yang bakal mereka peroleh dengan dia punya manfaat lah. Okay, kerana mereka punya ciri-ciri anatomi tadi yang mungkin menyebabkan OME ini akan berulang juga. Macam tu lah. Okay. Selain daripada ventilation tube tadi, terdapat juga kita panggil amplification ataupun penguat bunyi dengan pemakaian alat bantu pendengaran lah. Okay. Alat bantu pendengaran ni dia akan menguatkan bunyi bagi kanak-kanak dengan sindrom Down itu mendengar dengan lebih baik lah. Namun pemakaian alat bantu pendengaran dalam individu dengan sindrom Down merupakan salah satu cabaran kerana mereka mempunyai stenotic ear canal ataupun saluran telinga yang sempit dan pemakaian alat pendengaran dalam individu dalam kondisi sebegini agak sukar lah. Walaupun dengan pemakaian yang betul, tahap kepatuhan mereka terhadap pemakaian ini juga menjadi satu isu lah. Namun walau bagaimanapun ia boleh dijadikan salah satu option. Selain daripada alat pendengaran jenis gantung, saya boleh tunjukkan satu gambar. Ini contoh alat pendengaran jenis gantung. Okey, ini adalah satu jenis lah alat pendengaran jenis gantung yang boleh dipakai oleh kanak-kanak tersebut lah. Okey, selain daripada alat pendengaran jenis begini, terdapat juga alat pendengaran jenis kita panggil bone conduction hearing aid ataupun bone anchored hearing aid lah. Okay. Alat pendengaran sebegini dia akan diletakkan di belakang cuping telinga sini dan dia akan menggegarkan tulang mastoid itu dan dia akan terus memberi signal kepada cochlea untuk berfungsi tanpa melalui telinga luar dengan telinga tengah lah. Jadi individu yang mempunyai masalah di telinga luar dan di telinga tengah dia sesuai untuk memakai alat pendengaran jenis sebegini lah. Okey, saya boleh tunjukkan satu contoh gambar untuk anda faham dengan lebih jelas. Okey. Okey, dia dipakai sebeginilah. Okey. Alright. Okey. Okey, menurut mengenai pengurusan tentang kanak-kanak dengan masalah pendengaran sindrom Down ini, terdapat rekomendasi yang disyorkan iaitu nombor satu, semua kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran yang pada masa yang sama mempunyai sindrom Down, dia perlu diuruskan oleh kumpulan profesional multidisipliner. Maksudnya termasuk doktor pakar telinga, hidung dan tekak, audiologis, pegawai pemulihan cara kerja, pegawai pemulihan terapi pertuturan. Okay. So semua ahli profesional ini perlu bersama-sama untuk menguruskan kanak-kanak dengan sindrom Down yang mempunyai masalah pendengaran lah. Okay.
So kedua, ujian pendengaran dia harus dijalankan awal dan perlu dijalankan secara berkala. Maksudnya dalam 3 hingga 6 bulan untuk kanak-kanak kumpulan ini. Dan selain itu alat bantu pendengaran juga perlu dipertimbangkan untuk mereka sekiranya kaedah BT tidak bersesuaian dengan mereka lah. Namun walau bagaimanapun kaedah BT juga perlu dipertimbangkan dalam kumpulan kanak-kanak dengan sindrom Down supaya sekiranya sesuai mereka boleh menggunakan kaedah ini bagi pengurusan kanak-kanak dengan OME dalam kalangan sindrom Down. Itu antara pengurusan yang boleh saya kongsikan lah. Okey. Jadi dengan pengesanan awal ni kita harap kita parents dapat sediakan kita harap intervensi awal ni dapat dilakukan lah. Okey, jadi ibu bapa boleh bawa anak-anak mereka untuk jumpa pakar untuk bagi rawatan yang sepatutnya. Tapi mungkin ada sesetengah parents yang tak prepare ataupun psychologically dia tak prepare, tak ada macam pendedahan terhadap anak-anak yang Down syndrome ni. Jadi apakah ada kesan negatif efek lah jika masalah pendengaran ni tak dirawat? Okey, masalah pendengaran yang tidak dirawat, dia memang akan memberikan kesan terhadap kanak-kanak tersebut lah. Saya boleh kongsikan dari segi kesihatannya, sekiranya jangkitan tidak dirawat dengan betul, ia akan boleh menyebabkan keadaan OME tadi, dia boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk dan akan menjejaskan kesihatan kanak-kanak tersebut lah. Selain daripada itu terdapat juga masalah ataupun kesan negatif dari segi sosial, maksudnya proses di mana kanak-kanak itu berinteraksi dengan dunia luar, sebagai contoh dalam proses berkawan ataupun mengekalkan hubungan persahabatan tersebut. So ada masalah lah sekiranya kanak-kanak tersebut tidak dapat mendengar dengan baik lah. Selain daripada itu, masalah dari segi pertuturan bahasa juga ada sekiranya masalah pendengaran tidak dirawat lah. Sebagai contoh, kanak-kanak tidak dapat mendengar dengan baik, jadi input yang masuk kurang, output yang dia keluarkan pun akan jadi kurang. Selain daripada itu, dari segi emosi, kanak-kanak mungkin akan rasa rendah diri, mereka akan mengurungkan diri sebab mereka ada masalah pendengaran dan suka berinteraksi lah. Macam tu. Dari segi tingkah laku juga mungkin kanak-kanak akan suka untuk mendengar arahan ataupun untuk menumpukan perhatian lah terhadap apa yang mereka sedang belajar ataupun mereka sedang buat lah. Macam tu. Itu adalah antara kesan negatif sekiranya tidak dirawat. Okey, faham. Jadi kiranya selain masalah pendengaran ni, Down syndrome juga mungkin mempunyai masalah pertuturan dan juga pembelajaran jugalah. Tapi walaupun begitu, mereka masih berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti kanak-kanak yang lain lah. Jadi mungkin Cik Syairah boleh terangkan sikit apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan melalui saluran yang betul. Mungkin Cik Syairah boleh berikan sedikit idea macam mana di luar sana tu? Okey, untuk dari segi pendidikan, biasanya kanak-kanak dengan sindrom Down ini dia akan ke sekolah pendidikan khas lah, kerana di sana mereka akan diajar skill-skill secara tertumpu. Skill-skill yang mereka belajar adalah dengan langkah-langkah yang kecil lah supaya mereka dapat tangkap apa yang skill yang diajar itu serta dapat mengukuhkan lagi skill yang dipelajari itulah. Mungkin sedikit lambat daripada individu kanak-kanak biasa lah. Okay, itu dari segi sekolah pendidikan khas. Selain daripada itu, terdapat juga latihan kemahiran khas. Ini merupakan program pemulihan lah, program pemulihan di mana tujuan utama program rawatan pemulihan ini sebagai contoh di pusat pemulihan dalam komuniti yang dianjurkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tujuan utama program PDK ini ialah untuk membantu kanak-kanak dengan sindrom Down untuk mencapai keupayaan ataupun perkembangan yang maksimal supaya mereka dapat berdikari untuk masa hadapan mereka lah. Itu antara contohnya.
untuk maklumat yang lebih lanjut, sekiranya anda mempunyai anak yang Down syndrome ataupun sindrom Down ini, anda boleh merujuk di hospital ataupun di klinik kanak-kanak, di klinik kesihatan berhampiran, di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga di Jabatan Pendidikan lah untuk unit pendidikan khas untuk mengetahui dengan lebih lanjut pengurusan yang terbaik untuk anak anda. Macam itulah. Okey. Jadi untuk kanak-kanak dengan sindrom Down ini, dia disyorkan untuk ibu bapa mendaftar anak mereka dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya mereka dapat kelebihan yang contohnya dari segi kesihatan, dari segi pendidikan, dari segi kebajikan lah. Maksudnya mereka punya semua aspek ini akan terjaga lah. Okay? Itu salah satu antara contohnya lah. Selain daripada itu, sekarang terdapat juga kumpulan sokongan sebagai contoh Kiwanis Down Syndrome Foundation ataupun Persatuan Sindrom Down Malaysia, di mana kumpulan-kumpulan sokongan ini dia menyediakan rawatan pemulihan juga terhadap kanak-kanak dengan sindrom Down. So seawal 2 bulan macam tu dah boleh, dah ada program yang bersesuaian untuk mereka lah, untuk memberi fokusnya adalah untuk memberi rawatan pemulihan dan mengajar mereka sampai mereka boleh berdikari lah, namun berdasarkan tahap-tahap mental mereka jugalah, tengok apa yang bersesuaian dengan mereka. Okey. Tapi kadang-kadang saya terfikir jugalah kan, kanak-kanak Down syndrome ni bila dia dah membesar, dah makin dewasa, maaf kalau macam ibu bapa dia dah meninggal dunia, okay, so dia nak tinggal dengan siapa, satu, nak survive macam mana tu pun satu. Jadi dengan adanya program pemulihan, program latihan khas ni, dengan semudah hantar je anak-anak dekat Persatuan Sindrom Down Malaysia ataupun Kiwanis, ibu bapa dah boleh bekalkan latihan untuk anak-anak mereka untuk lebih berdikari untuk masa depan nanti. Okay? Betul. So yang untuk session hari ni kita tengok dulu ada soalan ke tak daripada penonton kita di luar sana tu. Okay, tak apa, kalau ada sebarang pertanyaan, okay, anda boleh komen dekat bawah tu. Sekejap ya. Okey, tak apa, kita ada iklan sekejap. Okey, untuk makluman semua, kita ada promotion untuk alat bantu pendengaran belakang telinga sebanyak 10%. Jadi sesiapa yang berminat ataupun nak beli untuk parents yang ada masalah pendengaran, boleh datang ke pusat alat bantu pendengaran Basri yang terdekat lah. Okey, dan kita ada soalan daripada Nurul Syahidah. Okey, soalannya semua kanak-kanak Down syndrome akan ada masalah pendengaran ke? Okey. Okey. Untuk soalan Nurul Syahidah, tidak semua kanak-kanak dengan Down syndrome mempunyai masalah pendengaran lah. Namun kebanyakannya dikatakan ada masalah pendengaran lah. Jadi tahap-tahap masalah pendengaran mereka itu yang berbeza. Namun ada juga dalam kalangan Down syndrome ni yang tidak mempunyai masalah pendengaran. Kita ada komen daripada pembentangan daripada Muhammad Amirul Alias tu, cakap pembentang yang menarik. Alhamdulillah. Okey, dan kita ada soalan lagi daripada Syarifah Syafiah. Okey, hai, ada kemungkinan atau tidak untuk kanak-kanak yang mempunyai Down syndrome ni tidak perlu memakai alat bantu pendengaran apabila masalah cecair di dalam telinga tu dah selesai? Untuk soalan ini juga, ada juga kemungkinan untuk kanak-kanak yang punya Down syndrome ini, dia tidak perlu memakai alat bantu pendengaran lah apabila cecair di dalam telinga selesai. Ada juga kemungkinan kerana kondisi telinga mereka itu dia tak sama. Jadi audiologis yang menguruskan kanak-kanak tersebut, dia akan tengok yang mana yang sesuai.
Sekiranya pendengaran mereka tidak terjejas, ada kemungkinan juga pendengaran mereka akan menjadi seperti normal balik. Jadi tiada keperluan untuk mereka memakai alat lah. Namun dalam kalangan kanak-kanak dengan sindrom Down ini, disebabkan oleh ciri-ciri yang saya nyatakan tadi, mereka mudah untuk masalah pendengaran yang cahaya dalam telinga tengah ini dia mudah untuk berlaku berulang-ulang kali. Jadi apa yang disyorkan adalah untuk melakukan ujian pendengaran secara berkala supaya dapat mengenal pasti masalah pendengaran yang ada lah, kebarangkalian yang ada masalah pendengaran pada bila-bila umur lah dalam proses perkembangan mereka. Okey, betul. Sebab kadang-kadang bila kanak-kanak ni kita tak tahu dia sebenarnya ada masalah pendengaran. Jadi bila masalah pendengaran tu tak dirawat, dia contoh bila kita cakap dia tak dengar, dia buat kerja dia main-main. Jadi kita macam dah mistaken budak ni ada masalah tingkah laku. Padahal sebenarnya dia ada masalah pendengaran. Okey, so sebab tu untuk yang Down syndrome ni kita kena ada rawatan ataupun assessment yang berkala lah macam Cik Syahirah bagi tahu tadi. Okey. Okay, kita ada soalan daripada Nadira Syamini. Untuk kanak-kanak Down syndrome yang tidak mempunyai masalah pendengaran, perlu ke datang untuk cek pendengaran mereka dan sampai umur mereka perlu cek sampai umur berapa perlu datang cek? Okey, untuk kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pendengaran seperti saya nyatakan tadi, jawapan lebih kurang sama lah. Maksudnya walaupun tentu kanak-kanak tidak mempunyai masalah pendengaran, disyorkan juga untuk menjalankan ujian pendengaran secara berkala kerana mereka mudah untuk mendapat jangkitan dan boleh jadi ada masalah pendengaran juga lah. Sampai bila mungkin sampai sekolah rendah mungkin setahun sekali ibu bapa boleh datang untuk cek pendengaran anak anda, tengok kalau ada masalah pendengaran atau tak, sampai ataupun kanak-kanak tiba-tiba mengadu ataupun tingkah lakunya nampak berbeza apabila panggil tak dengar macam mana, ibu bapa boleh alert ataupun aware dengan situasi anak mereka dan boleh bawa untuk ujian pendengaran lah. Okey. Dan kita ada soalan daripada Nur Awati Zulkifli. Hai, nak tanya, kanak-kanak yang ada Down syndrome ni boleh bercakap normal kalau pakai alat telinga? Okey. Kanak-kanak tengok kepada masalah pendengaran yang dihadapi lah. Sekiranya dapat mendapat tahu masalah pendengaran tu lebih awal dan dapat pakai alat pendengaran dengan lebih awal, jadi output iaitu percakapan yang mereka tuturkan itu boleh jadi macam normal lah, macam kanak-kanak normal lah. Sekiranya kanak-kanak tersebut didiagnose dengan masalah pendengaran sudah terlalu lewat, jadi agak mengambil masa untuk mereka bertutur dengan baik sebab mereka perlu pergi kepada terapi pertuturan untuk mendapatkan percakapan yang baik lah. Tengok kepada masalah tahap pendengaran serta bila mereka didiagnose dengan masalah pendengaran tersebut. Okay, daripada Siti Nur Suryani. Assalamualaikum Cik Syahirah. Saya seorang ibu mempunyai seorang anak berumur 3 tahun yang hyperaktif. Adakah di Best Hearing menyediakan perkhidmatan ujian pendengaran untuk anak-anak seperti ini? Okey. Puan Siti Suryani, untuk soalan ini di tempat kami di Pusat-Pusat Alat Pendengaran Best Hearing Center, kami menawarkan juga ujian pendengaran untuk kanak-kanak yang boleh mengurut arahan lah, yang boleh beri kerjasama untuk menjalankan ujian pendengaran. Namun sekiranya anak tersebut tidak dapat memberi kerjasama, kami akan merujuk kepada hospital lah. Hospital untuk menjalankan ujian pendengaran, sebagai contoh ujian tidur untuk mendapatkan tahap pendengaran mereka lah. Itu antara jawapan saya. Okey. Dan kita ada soalan lagi daripada Siti Mazwa. What's the percentage of child getting Down syndrome? The percentage
of child getting Down syndrome, kalau menurut pembacaan saya, dalam 1/950 orang kanak-kanak akan mendapat ada risiko untuk mendapat Down syndrome lah. Sebab Down syndrome ni dia bukanlah satu penyakit yang diturunkan. Macam tu, dia merupakan satu masalah dalam genetik tersebut yang tiba-tiba boleh berlaku, dan punca sebenarnya pun tidak dapat dipastikan diketahui dengan nyata lah. Cuma antara contoh faktor risiko, risk factor untuk masalah sindrom Down ini mungkin disebabkan oleh kebanyakannya menyebut tentang umur ibu sewaktu melahirkan anak lah. Jadi untuk ibu yang umur 35 tahun dan ke atas, faktor risikonya untuk mendapat anak Down syndrome itu adalah tinggi lah berbanding dengan ibu yang lebih muda dari umur tersebut. Jadi maksudnya bila contoh ibu tu dia dah umur contoh 40. Jadi dia punya kebarangkalian untuk anak dia dapat Down syndrome tu lagi tinggi lah. Kalau macam tadi Cik Syairah kata kita punya percentage tu dalam 1/950 kelahiran. Jadi bila umur ibu ni semakin meningkat, jadi orang panggil mungkin dia dah jadi macam lagi dekat lah 1/200 kelahiran ke ataupun 1/500 kelahiran ke, macam tu. Bila faktor ibu yang mengandung tu makin tinggi umur dia. Betul. Okey, soalan daripada Cik Sakina Zuhairi. Kalau pakai alat pendengar yang bone yang letak belakang telinga tu, dia boleh dengar macam biasa ke? Untuk pemakaian alat pendengaran jenis bone itu, dia mungkin ada berbeza sedikit lah. Mungkin, tapi kanak-kanak itu, sekiranya kanak-kanak itu memakai daripada kecil, dia akan terbiasalah dengan bunyinya. Sebab dia punya konsep adalah tulang kita akan memberi getaran, dan getaran itu akan terus kepada koklea, dan koklea akan tukar tenaga kepada tenaga elektrik dan hantar maklumat tersebut ke saraf pendengaran dan akan terus hantar ke batang otak dan otak semula. Jadi sekiranya kanak-kanak tersebut pakai dengan awal, dia mungkin boleh dengar macam biasa lah. Okey, soalan daripada Cik Sharifah. Sharifah Syafia, boleh Cik jelaskan lebih lanjut mengenai ujian tidur? Okey, kalau saya cuba jawab. Kalau ujian tidur ni ialah salah satu option di mana sekiranya ujian seperti macam play odometry, salah satu ujian untuk mendapatkan estimation lah tahap pendengaran dia, sekiranya yang kita contoh ujian macam ujian yang memerlukan respon daripada pesakit itu tidak boleh dapat. So ini adalah another option lah. Ujian ini kita akan lakukan juga dengan under pemerhatian expert yang lain. Itu adalah sedikit yang boleh saya explain. Mungkin Cik Syairah boleh tambah sikit ke? Seperti apa yang Cik Su nyatakan tadi tu, okeylah, ujian tidur ni dia dijalankan untuk menganggarkan tahap pendengaran kanak-kanak tersebut lah. Sekiranya ujian secara biasa ataupun subjective test yang memerlukan kerjasama daripada kanak-kanak tersebut tidak dapat diperoleh. Jadi ini merupakan jalan yang tepat lah untuk mendapatkan ujian, untuk mendapatkan tahap pendengaran kanak-kanak tersebut. Sebab kanak-kanak tersebut tak perlu respon. Semuanya akan dibaca melalui elektrod yang akan diletakkan di beberapa bahagian dahi kanak tersebut lah. Okay. So rasanya ini sahaja soalan daripada kita punya penonton. Okay. So untuk session kita hari ni buat masa ni setakat ini sajalah. Okay. So kita jumpa lagi untuk next live pada minggu hadapan. Okay. Terima kasih Cik Syairah kerana sudi luangkan masa bersama. Cik Suhaila, terima kasih. Okay. Bye. Bye-bye.